Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk menyambung sesi kuliah kita daurah tafsir, iaitu pada malam ini kita bincang ayat 66 yang kita tak sempat untuk sebut semalam, sehinggalah pada ayat yang ke-72 kalau sempat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا
وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Kita masuk pada ayat yang ke-66, iaitu dalil akli yang ketiga. Dalil akli yang ketiga bahawa Allah Ta'ala sebut Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu semula untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat. Wa huwa alladhi ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Yang pertama sekali, Dialah Allah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Ayat ni nak dekat sama dengan ayat suratul Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir? Kaifa takfuruna billah, kepada Allah yang padahal kamu ni asalnya mati. Asalnya mati. Cuma beza dia surah Baqarah ni dia sebut mati dulu. Kuntu amwatan fa ahyaakum. Yang ni disebut wa huwal ladzi ahyaakum. Dan surah Baqarah ayat 28 saya baca tadi, dia nak sebut bahawa kita ni daripada tidak ada, maknanya kita ni seolah mati, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dimatikan kembali, dihidupkan kembali. Dalam ayat ini disebut ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum, 3 step. Dalam ayat Baqarah tu disebut 4 step. Pada mulanya hidup di atas muka dunia ni lah, bila sampai masanya mati. Bila sampai masa Allah Ta'ala nak supaya dia tu hidup kembali, bila masa, bila akhirat, Tuhan boleh hidup balik. Semua ni ketentuan. Nak keluar bila daripada perut mak untuk hidup, nak mati bila untuk dikuburkan, dan nak bangkit daripada kubur semula adalah ketentuan Allah. Masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, dan tidak ada manusia pun yang tahu bila tarikh dia, bila masa dia, bila waktu dia dengan tepat. Nasib baiklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan tanda-tanda. Sama ada tanda-tanda seorang itu nak menghadapi kematian dengan sakitnya, dengan apa sahaja yang kesusahan yang dihadapi. Satu. Dan tanda-tanda nak berakhirnya dunia ini yang kita sebut sebagai tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah bila Allah Ta'ala bagi tanda ni, kita rasa bertuah juga.
Kalau main dengan tak ada tanda dia mari terus, susah. Macam tanda nak banjir besar, hujan lebat, awan mendung, gelap, hujan banyak, kita kata oh banjir besar tahun ni, kita kata ada tanda dia. Tanda nak sakit pun ada tanda dia. Seorang tu nak mengalami sakit, dia kata sehari dua ni saya rasa berat kepala, rasa pening. Dunia ni ada tanda dia nak penghabisan. Dan sebagaimana saya pernah sebut bahawa tanda penghabisan dunia ini semuanya telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh dikatakan hampir semua perkara itu berlaku yang kita sebut sebagai tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil. Banyaknya kekejian berlaku, banyak maksiat, banyak penzinaan, banyak perkara dah berlaku dah. Nampak ni? Maknanya bila ada tanda tu, kita akan beringat. Kuasa yang nak menghidupkan, mematikan, menghidup semula tangan Allah Ta'ala. Tapi Tuhan kata innal insana lakafur. Tuhan kata banyak manusia, innal insan, sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengkufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Kita panggil engkar dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Tuhan bagi hidup di atas muka dunia. Patut bersyukurlah jadi hamba Allah. Sepatutnya berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, minta hanya kepada Allah. Tapi oleh kerana nilai syukur itu tidak ada dalam jiwa dia, dia pergi minta selain daripada Allah. Dan dia tak rasa nak jadi hamba Allah Ta'ala kerana nilai syukur itu tidak ada pada jiwa dia. Hidup manusia tidak bersyukur ni confirm hidup dia akan ikut hawa nafsu. Ikut dia hawa nafsu. Nafsu dia tidak akan rasa pernah cukup dengan apa yang dia ada. Walaupun apa yang ada pada tangan dia tu mewah sangat dah. Mewah sangat dah. Dengan apa yang ada tu. Dengan keretanya, dengan rumahnya, dengan cukup makan lah, kita kata cukup makan. Tapi dia masih lagi rasa benda yang dia ada tu tidak cukup. Kerana bersyukur tu tidak ada. Seorang yang tidak bersyukur dengan Allah SWT ni, dia akan nampak atas, dia tak nampak bawah pada dia. Dia akan nampak orang yang pakai kereta besar, dia tak ada kereta besar. Dia ada rumah hebat, orang dia tak ada rumah. Dia tak kira orang yang tak ada rumah langsung bawah pada dia tu, yang susah, yang dhaif, duduk bawah jambatan, yang tak ada rumah. Dia tak fikir tu. Kalau dia fikir orang duduk bawah jambatan, duduk rumah, hak tak boleh makan, hak buang kerja semua tu, dia akan rasa bahawa ya Allah, bersyukurnya aku sebab boleh lagi makan. Tak pergi mengemis tepi rumah orang lagi, tak pergi duduk tepi jalan lagi, tak buat rumah bawah penjambatan lagi. Mujurnya ya Allah. Oleh kerana itu kita tengok anak-anak yatim, kita tengok orang susah ni kadang-kadang melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Bila kita tengok satu benda yang hebat depan mata kita, contoh rumah kita tak ada begitu. Rumah sehebat dia tu. Kita kata subhanallah, takjub kita, subhanallah, takjub. Mungkin juga boleh membawa hati kita tu bersyukur. Tapi darajah dia, kesan dia lebih lagi kita tengok orang susah. Rumah dia tampal dengan zinc, anaknya ramai, makannya tak cukup. Dengan makannya nasi, kadang-kadang makan nasi dengan garam saja je. Hidup dia tu begitu. Tapi dia boleh senyum, dia boleh hidup lagi. Kita kata aku ni makan nasi, duduk dengan bini dua orang, kita kata dah cucu-cucu duduk tempat lain dah. Tak habis lauk, kadang-kadang masak sekali tu 3 hari tahan. Tak dalam peti ais, tak dalam freezer, tak. Esok masak lagi, makan lauk tu lah. Dah nak makan apa duduk 2 orang. Cucu pun duduk jauh semua sekali. Cuba kita fikir. Allah bersyukurnya, dia tu makan nasi dengan garam. Ramai pula hari-hari kena cari rezeki, hari-hari kena cari duit, kalau tidak tak boleh makan. Kita rasa Allah bersyukurnya Tuhan, apa yang kau beri kepada aku. Barulah nikmat syukur, nilaian syukur adalah jiwa kita tu ada. Tapi kalau kita duduk serabut dengan dunia, duduk nampak orang atas pada kita ni, tak ada syukur.
Apa sahaja keperluan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ni, tujuannya untuk sembah dia lah, untuk minta pada dia, untuk rasa bahawa dia bagi. Keperluan dunia dia bagi fikiran, untuk fikir nak buat macam mana, nak berniaga macam mana, nak buat amalah dengan orang macam mana. Ni mahal harganya. Keperluan untuk jasmani, rohani dia ni orang panggil roh, itu Al-Quran. Sebagaimana otak dia ni cerdik, boleh fikir untuk hidup, untuk dia hidup dalam keadaan jasmani dia betul-betul dia beri makan, begitu juga dia kena hidup berfikir macam mana rohani dia diberi makan. Dan makanan rohani ni kat depan kita gini. Sama ada kita rasa sedap ke, kita rasa masin ke, kita rasa apa ke, itu atas perasaan ruh kita tu macam mana. Ruh kita, macam mana ruh kita. Ada orang tak nampak mengaji ni, orang tak nampak mengaji. Dia duk nampak mengaji, tak tahu dia tu mengaji apa. Dia kata kita nak mengaji ilmu hak bersih jiwa apa, ilmu akidah dia tak mengaji. Ilmu akidah ni ilmu yang bersihkan jiwa daripada syirik. Daripada syirik. Bersih jiwa lah tu daripada syirik. Sebab kalau hati kita ni duk ada syirik, walaupun sebesar hujung jarum pun, dikira tolak habis hak lain, Tuhan tak terima hak lain. Kita duk mengaji akidah, mengaji Quran, mengaji tauhid ni tak mau bagi syirik. Tu tujuan dia. Tapi ada orang yang duk sibuk mengaji benda lain. Agama juga hak dia mengaji tu, tapi duk sibuk mengaji hal lain. Duk sibuk mengaji lagu Quran ke, duk sibuk dengan diri tu nak betul tajwid tu, bagus dah nak betul tajwid tu, tapi biar betul akidah juga. Tajwid pun kena betul, akidah pun kena betul. Ni tajwid saja seorang, dua orang, tiga orang untuk guru tajwid saja. Baca Quran tu boleh dah, okey dah. Tapi duk percaya benda karut-marut, duk buat benda barang bid'ah, maknanya akidah dia tu ada masalah. Ada masalah. Nabi kita Muhammad SAW dia sebut akidah dulu. Akidah dulu. Dia pasak sungguh-sungguh la ilaha illallah tu dalam diri tu. Dia pasak betul-betul la ilaha illallah dengan perkataannya, dengan i'tiqad, dengan yakinnya, dengan segala-galanya, sehingga orang yakin bila sebut la ilaha illallah. Akidah barulah mari solat. Solat ni orang panggil skru yang nak kemahkan akidah lagi. Akidah tu sendiri ada skru dia dah, penunggu dia kuat dah. Tapi dia akan tercabut juga lama-lama. Dia marilah semayang, mari puasa, mari sedekah, orang panggil nak makin kuat lagi benda yang terpasak dalam hati. Oleh kerana tu orang yang ada akidah, dia tu dosa banyak tapi dia ada akidah tak syirik dengan Allah Ta'ala, tak cabut akidah tu. Neraka nak bakar tak cabut. Neraka bakar dia banyak, habis tubuh dia apa semua sekali. Nak bakar akidah ada dalam tubuh tu tak boleh. Kenapa? Itu barang yang kukuh, barang yang teguh. Lalu kerja syaitannya nak cabut hal tu dengan mudah. Syaitan cabut. Syaitan cabut dengan mudah apabila orang yang ittaba'a hawa atau ikut hawa nafsu. Tapi Allah Ta'ala kata faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Faman tabi'a huda, mana-mana orang ittabi'al huda, orang yang ikut hidayah, ikut Quran, orang ni tak mudah nak cabut akidah, tak mudah. Ayat nombor 67. Likulli ummatin ja'alna mansakan nasikuh. Tiap-tiap umat kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Setiap umat ni Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan satu ibadah ajar, termasuklah kalau kita sebutlah ayat ni cara berkorban. Setiap umat ada ibadah korban. Ibadah yang berbentuk pengorbanan tu ada. Cuma caranya berbeza.
Kita dengan Yahudi. Kita dengan Yahudi. Ada cara pengorbanan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, dan ada cara korban yang suruh Yahudi buat. Yahudi dia kata kami akidah lain, Muhammad akidah lain. Tak sama. Nabi Musa ajar kepada kami akidah lain. Muhammad ajar pada umat dia orang Arab akidah lain. Sebab tu kami tak mengikut Muhammad, sebab dia lain daripada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawa akidah tu sama, tetapi syariat kehidupan tu tak sama. fala yunazi'unnaka fil amr. Maka kata Allah, jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Tak patut untuk seorang itu membantah, mempersoal apa sahaja ketentuan syarak yang Allah Ta'ala tetapkan pada satu umat. Jangan kita petikai apa yang Nabi tetapkan kepada kita ni, membantah apa yang Nabi sebut. Sebagaimana Bani Israel, mereka juga membantah apa yang disebut oleh Nabi Musa AS. Ya herannya, mereka pergi mengaku depan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bahawa mereka hidup macam mana syariat Nabi Musa, tapi mereka buat tu jauh daripada apa yang diajar oleh Musa AS. Tak, Nabi Musa tak ajar begitu. Oleh kerana kita diperintahkan supaya jaga syariat, ikut syariat. Syariat kalau dalam surah ni syariat korban, syariat haji. Haji ni setiap umat ada syariat dia. Solat ni setiap umat ada solat dia. Sedekah ni setiap umat ada sedekah dia. Puasa pun setiap umat ini ada puasa dia. Termasuklah puasa daripada kalangan Bani Israel sendiri, sebab mereka juga berpuasa. Lam ukallimal yawma insiya, tidak bercakap. Maryam diperintah supaya tidak bercakap. Nabi Zakaria diperintah supaya tak bercakap dengan kaum dia. Tak bercakap di situ. Saum, puasa dikatakan sebagai puasa. Tak bercakap dengan orang. Senyap, puasa daripada bercakap. Kita puasa daripada makan, minum di siang hari, malam hari tak apa. Syariat kehidupan untuk beribadah tu mungkin lain, tapi pengabdian pada Allah Ta'ala, jalan pengabdian Allah yang satu tu semua sama. Yahudi pun tak betul, dia kata Tuhan ni Uzair yang anak Tuhan. Begitu juga Nasara, hak kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Semua tu tidak diajar dalam syariat agama samawi yang dianut pada mula-mula sekali. Baik. Oleh itu kata Allah, jangan kamu bantah. Jangan bantah juga maknanya kita dilarang untuk bantahlah perkara yang kita tak perlu bergaduh. Perkara syariat, bila satu perkara berbentuk fiqh yang Allah tak nak selesai masalah kita ni, kadang-kadang Nabi kita Muhammad SAW sebut secara umum. Secara umum. Bila Nabi kita SAW sebut benda satu perkara secara umum, maka di sana ada ruang ijtihad yang luas untuk para alim ulama kita yang mengaji bab usul fiqh, mengaji bab kefahaman hadis, untuk diambil satu pendapat. Maka bergaduh dalam bab tu adalah tidak guna sama sekali. Kerana semua boleh dikatakan bahawa mazhab yang nak diamalkan satu tempat mestilah mazhab yang mengikut ulul amri. Mazhab yang mengikut ulul amri. Ulul amri buat keluar pendapat begitu, begitulah kita kena pakai. Salah satu perkara. Kalau kita nak pakai pendapat lain pun daripada ulul amri, mesti perkara tersebut melibatkan peribadi kita, bukan melibatkan tempat-tempat yang dijaga oleh ulul amri. Itu kaedah tu, kaedah dalam maqasid syar'iyah, dalam keadaan kita nak memahami syariah tu begitu kaedah dia.
Orang nak hidup dalam keadaan tak ada pendapat, mana-mana cenderung mana, tak boleh. Dia bukan ahli ijtihad, nak ijtihad sendiri. Dia mesti ada pendapat dia. Cuma nak kata mewajibkan, saya mewajibkan diri saya ikut mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Sebab Allah Ta'ala tak mewajibkan mana-mana mazhab. Cuma kita kena faham hadis dengan betul. Imam Syafi'i ada pendapat dia, Imam Malik pun ada pendapat dia, imam-imam yang lain ada pendapat dia. Kenapa jadi 4 mazhab ni? Kerana 4 mazhab ni lah yang masyhur nama dia, yang masyhur ilmu dia, yang masyhur perbahasan dia, yang masyhur syarahan dia, masyhur fatwa dia. Tapi ada lagi imam-imam yang lain. Orang dalam mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Nawawi ni dia boleh buat mazhab sendiri. Al-Imam Nawawi ni dia boleh buat mazhab dia sendiri. Sebab dia hebat. Dia mentajdidkan, dia upgradekan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Itu orang panggil Al-Imam Ramli, begitu juga. Semua tu imam dalam mazhab Syafi'i. Tapi mereka ada pendapat masing-masing. Jadi, kita nak bergaduh dalam bab pendapat ni tak ada guna. Kalau kita bergaduh benda yang remeh-temeh. Tetapi kalau kita benda tu, benda khilaf, siapa nak selesai benda khilaf ni? Tak kalau nak biar jadi khilaf gitu, tidak. Dia kena ulul amri mari selesai. Bila ulul amri selesai, ulul amri pun buat keluar fatwa dia begini, kena ikut dia lah. Oleh kerana sifat manusia nak lawan, lawan juga. Sifat manusia tu nak lawan. Kita nak buat macam mana sifat nak berlawan ni? Bukan manusia saja nak berlawan ni, beruk naiknya berlawan juga benda tu. Beruk naiknya tu kan, naik pokok kelapa tu, dia ada juga sifat nak lawan. Katok puru, hak gemuk tu. Kita ambil lidi, kita buat begitu. Wow. Dia tak boleh buat apa pun, dia boleh buat besar badan dia. Sebab sifat nak lawan tu ada. Cuma sifat nak lawan tu, dia nak pergi lawan tu hawa nafsu ke ataupun lawankan apa? Sebab apa kita lawan? Tu kena tanya dulu. Untuk apa lawan? Dan sebab apa kita lawan? Adakah pendapat tu canggah dengan syarak ke? Tak canggah. Cuma bercanggah tak berkenan dengan hawa nafsu kita. Dalam keadaan orang tu tak mengaji pula, tak ada apa. Wad'u ila rabbik. Oleh kerana itu kata Allah, serulah kepada Tuhanmu. Yang pasti berkenaan dengan tauhid, tidak ada agama dan pendapat seru yang lain daripada Allah. Ini dia punya formula dia. Kalau adalah aliran ke, kumpulan ke, apa sahaja nama mazhab sekalipun yang dia seru selain daripada Allah Ta'ala dalam bab berdoa dan minta ampun ke, minta istighfar ke, maka dia bukan daripada ajaran tauhid. Ni mudah je nak faham. Kalau dia kata ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kawan tu, ya kawan ni, dia seru benda lain selain daripada sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim irhamna, ya Ghaffar ighfir lana, ya Razzaq, wahai Tuhan beri rezeki, berilah pada kami, ya Rahman irhamna, wahai Tuhan Maha Pemurah, rahmatilah kami, ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ya ni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ya Nabi, ya Rasul, tolong kami, aghithna ya Rasul, aghithna ya Rasulullah. Ada orang menasyid itu, aghithna ya Rasulullah. Ya Allah, aghithna, kurniakan kepada kami. Kita sebut Allahumma ghaithan mughithan. Allahumma aghithna, ya Allah, kurnia kepada aku hujan. Maknanya rahmat. Dia minta Rasulullah rahmat. Maka itu bukan ajaran tauhid. Itu ajaran syirik. Kalau kita nak compare dengan ayat ni lah, wad'u ila rabbik, seru hanya ini sifir dalam mengaji tauhid. Mana-mana aliran yang ada ya kepada benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik ya Nabi ke, ya Rasul ke, ya Syekh ke, ya Wali ke, siapa je, itu bukan daripada ajaran tauhid. Dah dia kata hak Nabi sebut doa Jibril apa semua tu,
Nabi sebut Allahumma ya Allahumma Rabb Jibril, wahai Tuhan kepada Jibril. Nah, tak suruh Jibril, kata wahai Jibril tolonglah kami, wahai malaikat tolonglah kami, wahai jin tolonglah kami. Tak ada. Yang kawan tu pergi minta, pergi seru nama Tok Wali dia tu sebab apa? Wahai Syekh, saya beristighasah, saya minta tolong dengan Syekh, arithna ya Syekh. Syekh dia mati dah. Maknanya dia seru tu selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu bukan ajaran tauhid. Kena ingat sampai ke bila-bila. Anak cucu pun kena bagi tahu. Kalau ya ni bukan daripada benda lain selain Allah Ta'ala, maka itu bukan ajaran tauhid. Itu ayah ping belaka tu, sesak belaka tu. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ini jaminan. Allah Ta'ala tekan dalam ayat ni, innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la'ala, berada pada hudan mustaqim, dalam hidayah dan mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita faham ayat ni dengan betul, seru hanya pada Allah. Saya sebut tadi, tauhid. Minta dengan Allah, tauhid. Lawan dia syirik. Orang tak jadi syirik. Jadi nak tahu jalan tauhid ni, siapa hak tauhid paling tinggi sekali, hak hebat sekali? Nabi kita Muhammad SAW lah. Lepas tu para sahabat. Jadi la'ala hudan mustaqim Nabi dia. Maknanya kena ikut sunnah. Ikut sunnah baru jumpa masalah tauhid, hak ikut Nabi. Kalau ikut bid'ah, tak jumpa tauhid dalam masalah nak kenal Allah Ta'ala. Begitu cara dia. Kerana kalau kita sebut bid'ah masalah akidah, bagaimana saya sebut tadi lah, suruh pada yang lain, dia tak akan jumpa dengan hak Nabi ni. Tapi kalau Nabi ni hudan mustaqim, dia tahu Nabi ni memang betul-betul penunjuk kepada jalan yang betul, dia ikut Nabi, dia jumpa tauhid yang sebenar. Sebab Nabi hanyalah mengajar tauhid yang sebenar. Kaitan dengan wad'u ila rabbik, lepas tu innaka la'ala hudan mustaqim. Ni hak Nabi bawa ni hudan mustaqim. Kena ikut cara Nabi. Kena ikut arahan Nabi. Dan jangan kita rasa macam ringkas sangat hak Nabi ni. Rasa macam ringkas sangat lah hak Nabi baca ni. Rasa macam Allah Ta'ala tak mustajab dia. Kita kena ambil doa panjang sikit. Doa panjang tu orang lain ajar, bukan hak Nabi. Zikir panjang tu orang lain. Orang lain yang ajarkan pada kita, bukan yang Nabi ajar pada kita. Tapi nak hak tu juga. Orang lain ajar tu kita ambil juga hak tu. Kita tak mahu hak lain. Hak Nabi ni rasa macam ringkas sangat. Tu orang panggil peleceh apa yang Nabi ajar. Peleceh apa Nabi ajar. Dan Nabi ajar, ada Nabi ajar ringkas, ada Nabi baca panjang. Doa yang kita sebut iftitah, doa iftitah kita itu tak? Ada hak panjang, ada hak pendek. Bacaan sujud kita pun ada hak panjang, ada hak pendek. Nabi ni seorang yang betul-betul memahami jiwa dan perasaan. Dia bukan ikut, memahami jiwa dan perasaan orang tu sendiri. Tapi hak laju sangat Nabi tak ajar begitu. Nabi tak ajar hak laju sangat. Baca mesti tertil. Quran tertil. Sembahyang tamakninah. Hidup pergaulan mesti ada adab. Mesti ada akhlak. Semua Islam ni bersifat begitu. Ada cara dia. Akhlak kita dengan orang, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan siapa-siapa saja. Dalam bab kita dengan Allah, ada hubungan, ada akhlak dia, ada peraturan dia. Jadi benda ni, benda yang kita kena perhati bahawa seorang tu dia nak cari hudan mustaqim macam mana, dia tak ikut Nabi. Dia nak, daripada pembukaan dia buat bid'ah tu lah, tak jumpa Nabi dah situ. Macam mana dia nak pergi pada tauhid yang Nabi ajar pada dia? Dan kalau masalah bid'ah ni dia buat. Bid'ah ni satu benda yang teruk, yang meresap dalam jiwa. Kalau manusia duduk terpalik dengan bid'ah ni, susah
sebab dia anggap benda tu agama pada dia. Baik. Ayat nombor 68. Allahu Akbar. Ayat nombor 68 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Muhammad, wa in jadaluka, jika mereka ni lawan kamu, bantah kamu. Allah Ta'ala guna perkataan jika, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu memang adalah orang yang lawan kamu, Muhammad. Sebab orang hak lawan Nabi ni memang akan ada pada setiap zaman. Memang akan ada pada setiap zaman. Bangkitnya seorang Nabi bawa hidayah, hak lawan hidayah ni syaitan. Syaitan tu akan bisik mana-mana orang lawan Nabi ni. Nabi wafat dah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada ulama hak bawa apa yang Nabi bawa. Dilawan ataupun tidak? Dilawan. Dikata, dicaci, dimaki, hamun tu salah satu daripada perkara yang biasa. Sebab perlawanan ini tidak akan terhenti sampailah akhirat. Last sekali Nabi Isa pergi bunuh Dajjal tu. Nabi Isa bunuh Dajjal. Tu perlawanan di antara hak dan juga batil. Faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Ta'malun makna apa yang kamu buat. Bukan Allah Ta'ala tahu buat tu, masa buat tu saja. Malahan masa sebelum buat tu Tuhan tahu. Sebelum buat tu, masa niat tu Tuhan tahu dah apa yang berlaku. Tapi Allah Ta'ala ni dia rahmat, dia bagi rahmat. Niat hak jahat tu dia tak tulis lagi kalau tak ada usaha. Tapi niat hak baik tu dia tulis dah. Dia nak bagi syurga sungguh pada kita ni. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Akhirnya Allah Ta'ala akan mengadili kamu di hari kiamat tentang apa yang kamu perselisihkan padanya. Iaitu Allah Ta'ala akan adilkan sebarang jenis perdebatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bersetuju dengan dakwah Nabi, perkara ini akan diadili oleh Allah di hari akhirat. Akan diadili oleh Allah. Jadi macam-macam mana pun Allah Ta'ala akan mengadili lah. Kata Muhammad ni gila ke, Muhammad tak betul ke, Muhammad macam mana ke, nak kata pergi nak kata. Boleh lah nak kata, nak sedap mulut tu kata, tapi pengadilannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Allah Ta'ala akan sebut adil, Allah Ta'ala maha adil. Apa yang Allah Ta'ala bagi keputusan, itulah yang manusia kena terima. Boleh faham tu? Baik. Satu ayat lagi, ayat nombor 70. Ayat ni dia nak bagi tahu ilmu Allah Ta'ala ni sempurna. Alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ayat nombor 70 ni khulasah menafikan syirik fit tasarruf, iaitu mengisbatkan hanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mengisbatkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Baik. Alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma. Adakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada langit, yang ada di bumi? Kamu tak tahu ke manusia? Kehebatan Allah dan pengetahuan Allah memiliki langit dan bumi, kecil ke besar fikir sendiri. Inna fi dzalika fi kitab. Bahawasanya demikian itu terdapat dalam kitab. Semua yang berlaku ni tertulislah kitab. Kitab tu juga boleh kita sebut sebagai Lauh Mahfuz. Tempat apa sahaja nak berlaku atas muka dunia ni ditulis di situ. Tak pendapat yang kuat dikatakan dalam ayat ni itu Lauh Mahfuz lah. Segala benda yang nak berlaku atas muka dunia ni. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata begitu. Mudah bagi aku nak buat macam mana, tu aku punya pasal. Mudah sangat. Bukan payah. Sebab dia Tuhan. Dia boleh mentadbir, dia boleh buat, dia boleh buat segala-galanya. Kalau manusia fikir begitu, tak ada apa kita ni. Kita duk buat atas muka dunia ni, tak ada apa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Kita bertiawaz sikit malam ni insya-Allah. Aku qawli hadza astaghfirullah
al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila inna Allaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi